Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khair hadi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib, pengurusi majlis, Al-Fadhil Tuan Guru Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil bin Abdul Majid, barisan urus dia, pegawai kanan kerajaan, tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali saya manjatkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi ini kita dapat bersama-sama, insya-Allah seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Kamil, bahawa kita akan buka persoalan lebih banyak daripada kita bercakap. Sebab mungkin tuan-tuan dan perempuan mempunyai banyak persoalan yang mahu ditanyakan kepada terutama Al-Fadhil Ustaz Kamil. Saya cuma anak murid saja sebenarnya kepada Al-Fadhil Ustaz. Okey, next kita pergi terus. Next, Ustaz tak boleh jalan. Saya saja gunakan PowerPoint ni supaya tuan-tuan perempuan lebih segar lagi mata. Sebab Syiah ni kita nak cerita dia ada benda-benda yang kita tak boleh nak gambarkan kecuali dengan menunjukkan gambar dia sendiri. Baru kita nampak. Okey, selalu orang bertanya dan orang mempersoalkan, mengapa perlu kita bincang soal Syiah? Bukankah di sana ada pelbagai lagi ancaman di luar agama Islam? Kita berhadapan dengan ancaman kristianisasi, ancaman Zionis Kristian, termasuklah Zionis Yahudi. Zionis ni dia ada dua, Kristian dan juga Yahudi, dan pelbagai lagi ancaman yang ada di luar sana. Tapi mengapa kita pada hari ini nak bercerita pasal Syiah? Kan? Jadi kita nak sebut bahawa Nabi SAW, kalau kita melihat dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW banyak menyebut tentang persoalan bahawa di akhir zaman nanti umat akan berpecah. Itu sebab tadi Al-Fadhil Ustaz Kamil menceritakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau tidak, kita tak perlu ada Ahlus Sunnah. Bila sebut Islam semua solid, semua bila Islam sahaja dijamin masuk ke dalam syurga. Tapi sebenarnya tidak. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis masyhur dinilai sebagai sahih apabila dijamakkan tariqahnya, kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Man hiya?" Kata sahabat, dia tanya pada Rasulullah, siapa? Kata Rasulullah, wahidah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah SAW, umatku ini akan berpecah kepada 73 golongan. Umatku, umatul ijabah, makna umat yang dah sedia muslim, memang dah mengucap syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, memang muslim dah. Sebab sebelum tu Rasulullah dia cerita tentang Yahudi dan Kristian. Kata Rasulullah SAW, umatku pun akan berpecah kepada 73 golongan. Hanya satu sahaja, kata Rasulullah SAW, yang selamat, yang lain semua duduk dalam neraka. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa yang kamu katakan satu golongan itu? Kata Rasulullah, sesiapa yang berada di atas manhajku dan juga para sahabatku. Dan inilah yang disebut oleh para ulama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah disyarahkan dengan panjang lebar oleh Al-Fadhil Ustaz Kamil tadi. Kan, itu sebab kita berbincang soal kumpulan-kumpulan pecahan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, kita terus cerita pasal Kristian, pasal Yahudi dan lain-lain. Tapi masalahnya Rasulullah menyebut dalam banyak hadis baginda, terutama kalau kita buka Sahih Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, Kutubus Sittah ataupun Kutubus Tis'ah, kitab-kitab hadis yang 6, yang 9, kalau kita buka, kita akan lihat dalam khususnya bab-bab berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, Rasulullah SAW menceritakan tentang masalah perpecahan umat kepada kumpulan-kumpulan yang tidak menjamin kedudukan mereka itu di akhirat nanti, bahkan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ni yang kita bimbang. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebut tentang sifat
golongan yang terpecah daripada ahli sunnah ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah pendakwah du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Mereka itu adalah pendakwah di atas pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab mereka maka dihumban masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, jadi mereka itu berdakwah, bukan berdakwah, kan? Dikeluar daripada jamaatul muslimin, daripada majoriti orang Islam yang berpegang kepada ahli sunnah, dia dakwah supaya menyeru orang masuk ke dalam neraka jahannam. Sangat menggerunkan. Ini berlaku di akhir zaman. Ditanya oleh Huzaifah ibn Yaman, wahai Rasulullah, bagaimana sifat mereka itu? Sifhum lana ya Rasulullah, cuba kamu ceritakan sifat mereka macam mana. Kata Rasulullah SAW, hum min jildatina wa takallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya macam kulit kita, mereka itu lidahnya macam lidah kita. Kata Imam Al-Aini, kulit itu maknanya luaran mereka itu Islam. Itu masalah, itu problem dia. Dan mereka itu berhujjah, lidah mereka seperti lidah kita, makna mereka berhujjah dengan hujjah kita. Menggunakan Al-Quran tapi diselewengkan, menggunakan sunnah, menggunakan hadis tapi diselewengkan. Kononnya mereka itu berpegang kepada Ahlul Bait, kononnya kita pembenci, kita ini pemberontak ke atas Ahlul Bait dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku di akhir zaman. Yang inilah yang diberi penekanan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Kristian dan juga Yahudi kalau sekiranya dalaman kita sendiri tak betul. Bahkan kalau kita melihat dalam kajian orientalis pada hari ini, mereka suka mengkaji kumpulan-kumpulan sesat seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Kamil tadi, kan? Fahaman sekularisme, fahaman liberalism, pluralism, ini asal mari daripada mana? Kalau bukan datangnya daripada fahaman Mu'tazilah umpamanya, kan? Fahaman-fahaman sesat, golongan batiniyah, kan, yang percaya kepada kesatuan Allah dan juga makhluk. Ini semua datang daripada fahaman-fahaman sesat yang mereka itu mengaku Muslim. Oleh sebab itu kita mesti perbetulkan jamaah kita yang orang Islam sendiri sebelum kita berhadapan dengan Kristian dan juga Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mengapa kita bincang soal Syiah. Okay, next. Okay, apa kena mengena Syiah dengan perpecahan umat Islam? Memang kena mengena lah. Sebab Syiah adalah kumpulan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kan, bila sebut ahli sunnah ni mudahnya seperti disebut oleh Ustaz Kamil tadi, itu mereka berpegang kepada sunnah dan para sahabat, kan, pegang kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum fil i'tiqadi wal qawli wal amal wal akhlaqi walladzina istaqamu 'ala al-ittiba' wa janibul ibtida' wa hum baquna zahiruna mansuruna ila yaumil qiyamah fattiba'uhum huda wa khilafuhum dhalal. Ahli sunnah mereka pegang pada sunnah Nabi, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka atas akidahnya, perbuatannya, ucapannya, akhlaknya, dan mereka itu istiqamah, konsisten sentiasa dalam mengikut, menjauhkan diri daripada bid'ah, dan mereka itu kumpulan yang akan sentiasa kekal dan zahir sifatnya sentiasa ada. Ni tuan-tuan semua ni ahli sunnah, insya-Allah. Kan ada Syiah dalam ni, kan? Ada Syiah majlis lain lah, dialog lah. Ni untuk ahli sunnah, khas untuk ahli sunnah, kan? Kadang-kadang dia orang datang buat kacau. Dia tahu pula Aizam Mas'ud datang, dia pun datang sekali. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kekal ahli sunnah itu dia akan kekal sehinggalah ke hari kiamah. Mengikuti mereka mendapat petunjuk, menyalahi mereka sesat. Senang. Jadi yang keluar daripada ahli sunnah sesat, senang je takrifan dia, kan? Yang tak ikut manhaj ahli sunnah maka hukum dia wa khilafuhum dhalal, sesat, kan? Jadi Syiah apa hukum? Sesat lah. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada ahli as-sunnati wal jamaah yang Rasulullah kata tadi sebagai jamaah. Dalam hadis Huzaifah tadi kata Rasulullah, talzamu jama'atul muslimina wa imamahum, kamu hendaklah melazimi jamaah, yakni majoriti orang Islam dan model ikutan mereka itu imam-imam mereka. Dan jamaah orang Islam pada hari ini siapa kalau bukan ahli sunnah? 90% lebih umat Islam di dunia pada hari ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba Syiah keluar daripada jamaah, mereka keluar daripada jemaah. Jadi mereka ini adalah pecahan daripada majoriti orang Islam. Dan ia bukan berlaku di luar sana, tak, tapi berlaku dalam negara kita. Dulu negara kita solid ahli sunnah wal jamaah. Mana kita kenal Syiah ni? Tak ada. Datuk nenek moyang kita semua ahli sunnah wal jamaah. Yang Melayu lah khususnya. Kita tak cerita pendatang India, yang tu yang ada Syiah Ismailiyah, Agha Khan Syiah Daudi Bukhra, itu pendatang India, kan? Itu kita kata ma'zur lah,
kan, sebab mereka itu memang keturunan. Tapi kalau Melayu, solid ahli sunnah wal jamaah dalam negara kita. Kecuali selepas berlakunya revolusi Khomeini 1979, Khomeini dia menjalankan dasar mensyiahkan orang sunnah yang ada di Iran dan juga yang ada di luar Iran, kan, melalui kedutaan mereka, konsul kebudayaan dia, menjalankan peranan mereka untuk mensyiahkan pengikut sunni. Itu sebab tahun 80-an Al-Fadhil Ustaz kami sangat mengetahui apa yang berlaku pada tahun 80-an. Ketika itu kita lihat buku-buku Syiah, terutamanya buku yang ditulis oleh Al-Khomeini mula diterjemahkan. Buku Kashful Asrar, buku Al-Hukumah Al-Islamiyah, buku Tahrir Wasilah, ada yang tak diterjemah lah, tapi ada yang diterjemahkan. Jadi sudah masuk fahaman Syiah yang dibawa oleh Al-Khomeini. Tahun 80-an barulah kita, rupanya ada Syiah. Ada setengah mengatakan tak ada masalah Syiah, kerana Syiah ni hanyalah satu gerakan daripada gerakan-gerakan Islam. Apa masalah dia? Sehingga pada tahun 84 Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa warga negara Malaysia hendaklah berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Di samping itu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah Isna Asyariah juga dibenarkan. Itu tahun 84. Ketika itu mungkin ulama kita masih tak berapa kenal lagi dengan Syiah, sebab dia menganggap bahawa apa yang berlaku di Iran adalah revolusi Islam yang dibawa oleh Khomeini. Khomeini hanyalah seorang figur yang kita kata membawa satu gerakan Islam. Jadi sampai fatwa kita pun terpengaruh. Dia kata tak ada masalah. Tapi selepas daripada fatwa itu, buku-buku Syiah makin tersebar, mengutuk, mengeji, mencaci dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ini kita tak pernah dengar. Dalam masyarakat kita orang caci, maki, mengutuk Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kita tak pernah dengar. Khomeini mengatakan ini dua berhala Quraisy. Dia nukil daripada Al-Kulaini dalam buku dia Kashful Asrar. Dua berhala Quraisy, dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini kita tak pernah dengar. Dan berlakunya kes pernikahan mut'ah, kan, ada pensyarah buat mut'ah, kan, dengan anak murid sama-sama pensyarah, kan. Kemudian ada pula yang terkahwin dengan pasangan yang Syiah. Bila masa mereka tersedar bahawa pasangan Syiah, bila lihat-lihat pasangan dia tak pernah solat pada waktu, terutamanya waktu Zuhur dan juga waktu Maghrib, kan. Zuhur dan Asar dihimpun menjadi satu waktu, Maghrib dan Isyak dihimpun menjadi satu waktu. Sebab orang Syiah dia ada cuma 3 waktu solat, kan. Subuh, Zuhur dengan Asar satu waktu, Maghrib dengan Isyak satu waktu. Jadi 3 waktu bagi orang Syiah. Jadi heran, tengok-tengok isteri dia tak pernah solat pada waktunya, kan. Kalau dia solat Zuhur, dia sekalikan dengan Asar. Solat Asar sekalikan dengan Zuhur. Jadi kita mengatakan bahawa kalau musafir dengan syarat yang tertentu 90 km ke atas, baru kita boleh untuk mengqasarkan atau menjamakkan solat kita. Tapi mereka tidak, sentiasa dalam keadaan menjamakkan solat. Baru dia sedar rupa isterinya adalah seorang Syiah dan sengaja dikahwinkan oleh bapa mentua dia dengan dia sebagai salah satu kaedah untuk menyebarkan faham Syiah. Barulah ketika itu tuan-tuan, satu kajian diadakan semula dengan bantuan daripada Maulana Ustaz Asri di Kelantan, seorang yang sangat alim dalam masalah Syiah dan pakar bidah hadis. Tuan-tuan, dibuat kajian. Barulah pada tahun 96 Jawatankuasa Fatwa memutuskan kembali bahawa dipinda fatwa tahun 84, dan fatwa mengatakan bahawa warga negara Malaysia hendaklah hanya berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Adapun Syiah Zaidiyah tak dibenarkan, dia pun memang tak wujud dalam negara kita ini, walaupun dia mungkin tak sama dengan Syiah Imamiyah, dan Syiah Imamiyah Isna Asyariah diharamkan terus. Sehingga ke hari ini ada 11 buah negeri telah memfatwakan tentang pengharaman Syiah. 9 daripadanya telah pun mewartakan, termasuklah wilayah Persekutuan dan Selangor. Jadi kalau ada tuan-tuan dapat aduan, dapat syarat yang menunjukkan seseorang itu menyebarkan Syiah, sila adukan kepada pihak berkuasa, kan. Ke JAKIM sendiri pun boleh, ataupun lebih baik terus direct ke Jabatan Agama Negeri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu kedudukan dia. Kita tak akan cerita pasal Syiah kalau Syiah tak kacau kita. Kalau Syiah hanya diamalkan di Iran, no problem, itu dia punya pasal, kan. Kalau hanya diamalkan oleh warga negara Iran di dalam kedutaan Iran, itu hak dia, kita tak kacau. Tapi bila dia menyebarkan faham dia di kalangan orang kita, orang Melayu Islam, kan, lebih-lebih lagi orang Melayu lah kita nak kata, kan, maka ini dia cuba mencabar kedudukan dan kesucian ahli sunnah wal jamaah yang telah menjadi pegangan kita sejak turun-temurun. Next.
Syiah ni merujuk kepada siapa? Ada setengah orang dia tak tahu. Dia kata, ustaz, apa masalahnya Syiah? Saya tengok Syiah pun solat juga. Saya tengok kadang Syiah, dia punya wanita-wanita dia lagi hebat dari segi pakaiannya, kan? Yang lelakinya serban lagi besar. Ayatullah dia, Masya Allah, dia kata, kan? Apa masalahnya Syiah ni sampai kita nak haramkan, sampai kita mengatakan dia satu ajaran sesat? La ilaha illallah. Dia tak tahu hakikat Syiah itu. Syiah itu, tuan-tuan, dia satu kumpulan yang pada definisinya pun telah memecahkan dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Seperti kata Imam Muhammad Abu Zahra, Syiah itu mulladina yaquluna bi anna Ali bin Abi Talib ahaqqul muslimina bi khilafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah itu ialah kumpulan yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang Islam yang paling berhak untuk memegang jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya definisi itu pun dah memecahkan dia daripada kita ahli sunnah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ijma' dengan sepakatan semua, kita memberikan bai'ah dan taat setia kita kepada 4 orang khalifah ni, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mereka mengatakan bahawa tak, yang sepatut, yang paling berhak, yang sewajibnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga keturunannya yang 11 orang lagi, kata orang Syiah. Sekaligus mereka mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar dan Osman itu kekhalifahan mereka adalah tertolak, terbatal, dan mereka yang memberikan taat setia kepada Abu Bakar, Umar dan Osman juga terkeluar daripada kumpulan mereka. Bahkan lebih daripada itu lagi, nanti kita akan lihat. Jadi ini definisinya. Jadi tak kira, kalaupun seseorang itu kita jumpa, kita tanya kepada dia, kan, apa pandangan kamu, siapa yang sepatutnya menjadi khalifah selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, saya rasalah yang afdalnya Sayyidina Ali. Bersaksilah dia seorang Syiah. Walaupun dia kata tak ada masalah Abu Bakar, Umar dan Osman, dia tetap dipanggil oleh para ulama sebagai Syiah, walaupun Syiah tafdiliyah. Itu Syiah yang mengutamakan Ali daripada imam-imam yang lain, iaitu Abu Bakar, Umar dan Osman. Dipanggil, dia menerima imamatul mafdul, dia menerima keimaman yang kurang afdal, tetapi dia mengutamakan Sayyidina Ali dan keturunannya. Maka ini juga dinamakan Syiah, tapi Syiah tafdiliyah, seperti Syiah Zaidiyah. Cuma dia taklah ekstrim sangat, tapi dia Syiah juga. Sebab kita ahli sunnah yang afdal itu tetap Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman, dan Sayyidina Ali pergi kepada tangga yang keempat radhiyallahu anhum ajma'in, kan? Tapi orang Syiah yang menjadi majoriti pada hari ini adalah Syiah yang ekstrim, yang mengatakan bahawa sewajibnya menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali dan keturunannya yang 11 orang lagi. Mereka mengatakan sewajibnya, sepatutnya, kan? Adapun keimaman yang 3 lagi dan juga yang datang selepasnya, Muawiyah, Yazid dan seterusnya, itu memang confirm bagi mereka itu semuanya adalah pengkhianat ke atas keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari segi ta'rifan. Jadi imam Syiah yang kita bincang, tuan-tuan, yang menjadi majoriti di Malaysia dan juga seluruh dunia Islam pada hari ini adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, iaitu Syiah Imam 12. Syiah yang beriman kepada 12 orang imam. Dia mengatakan bahawa mesti 12 orang imam ni menjadi imam, menjadi khalifah. Bermula dengan Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 itu Al-Imam Al-Mahdi, yakni anak kepada Al-Hasan Al-Askari, Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Askari. 12 orang imam. Mula dengan Sayyidina Ali Hasan, anak kepada Sayyidina Ali, Hasan Husain. Hasan dulu, kemudian Husain, kemudian yang datang selepasnya semua daripada keturunan Sayyidina Husain. Sampailah yang terakhir, iaitu Imamul Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang sebenarnya tak wujud pun, tapi mereka wujudkan. Mereka sendiri menyebut dalam kitab-kitab mereka bahawa laisa lahu waladun zahir. Dia sendiri mengatakan bahawa sebenarnya yang ke-11 iaitu Imam Al-Hasan Al-Askari itu dia tidak mempunyai anak yang zahir, tapi dia ada juga anak, iaitu anak yang ghaib. Anak yang ghaib itulah yang kata orang Syiah merupakan Imamul Mahdi. Dia lahir, kemudian dia ghaib pada tahun 260 Hijriah. Dia lahir dah, tapi dia ghaib pada umurnya 5 tahun, tahun 260 Hijriah. Sekarang ni 1433 Hijriah, 1433
1173 tahun dah. Lamanya orang Syiah tunggu imam dia sampai la ni tak keluar-keluar. Macam mana tuan-tuan? Kan letih menunggu tu. Itu sebab dia panggil Imam Mahdi mereka itu dengan Al-Muntazar. Itu Imam Mahdi yang ditunggu. Kita dalam Ahlu Sunnah kita tak tunggu imam. Imam tu kerja Allah Ta'ala. Imamul Mahdi, dia akan keluar. Itu kerja Allah. Pasal syariat kita dah sempurna, tak tunggu dah. Nak tunggu apa? Dan syariat bila Allah Nabi SAW meninggal dunia, Islam telah disempurnakan oleh Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi memang orang Syiah mengatakan tidak sempurna. Hatta Al-Khumaini sendiri menyebut dalam kitab Kashful Asrar. Ini satu penghinaan ke atas Nabi. Dia sendiri sebut bahawa Nabi tidak menyempurnakan syariat ini. Itu sebab keperluan kepada adanya imam menurut orang Syiah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Next. Apakah kebatilan yang jelas pada akidah Syiah? Okey. Next. Orang Syiah, soal keimaman yang kita sebut tadi, Sayyidina Ali, kemudian keturunan yang 11 orang seterusnya, bagi orang Syiah ni bukan soal politik. Ini bukan soal furu', ini bukan masalah kita kata yang boleh ditentukan sesama orang Islam. Tak boleh. Bagi orang Syiah, soal imamah ataupun khilafah itu adalah merupakan soal agama yang melibatkan perkara usul, aslun min usuliddin. Mereka mengatakan bahawa itu adalah merupakan satu asas daripada asas-asas agama. Dia adalah persoalan rukun, dia adalah persoalan akidah bagi orang Syiah. Kan? Kita pula Ahli Sunnah, kita kata tak. Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW tak pernah pun mentansis ataupun mewasiatkan, ataupun Allah Ta'ala menyebut dengan nas bahawa mesti selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Ali jadi khalifah, kemudian keturunannya yang 11 orang. Tak disebut dalam Al-Quran, tak disebut dengan jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti rukun-rukun Islam lain, syahadah, puasa, zakat, solat, haji, ini semua disebut dengan jelas dengan nas yang muktamad dalam Quran. Semua firqah Islam mereka sepakat atas 5 rukun Islam ini. Tapi mengapa tiba-tiba Syiah dia tambah pula satu rukun? Dia kata tak, sebenarnya ada satu lagi, bahkan itulah rukun yang paling penting, rukun yang pertama, berdasarkan kepada riwayat Al-Kulaini ini dalam kitabnya Usulul Kafi, yang kononnya diriwayatkan daripada Abu Ja'far, itu Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima, mengatakan bahawa bunyal Islamu ala khamsin, as-salatu was-sawmu was-zakatu wal-hajji wal-wilayati falam yunada bi syai'in kama yunada bil wilayah. Kata kononnya tuan-tuan, saya itu malas nak baca riwayat Syiah ni. Semua hadis itu dinisbah kepada imam-imam dia yang sebenarnya bila kita sebut tadi Imam Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, Ja'far As-Sadiq, ini semuanya 11 orang ni, yang ke-12 tu memang tak ada pun sebenarnya. Bahasa Imam Al-Hasan Al-Askari ni, dia kan aqiman, dia seorang mandul, dia tak ada anak. Tapi orang Syiah kata dia ada sebenarnya, tapi anak dia gaib. Kan? Gaib apa sampai dah tahun 1000 lebih tahun dah tunggu tak keluar-keluar. Kan, takkan lama sangat gaib. Dah berlaku perang Iraq, dah berlaku macam-macam perang dah sangat di Rohingya tuan-tuan. Sepatutnya dia keluarlah untuk selamatkan orang Islam. Kan? Sebab imam diperlukan. Kalau dia ada lah, cuma gaib sahaja. Kan? Okey. Jadi semua 11 orang imam ni, supaya tuan-tuan dan perempuan tak terkeliru, semua 11 orang imam daripada Sayyidina Ali sampailah kepada Al-Hasanul Askari, semuanya adalah a'immatu ahli sunnati wal jamaah. Semuanya adalah imam-imam kita ahli sunnah wal jamaah yang berketurunan Nabi SAW. Dan mereka tak pernah mengaku imam pun seperti orang Syiah dakwa. Sayyidina Ali sendiri, kalau kita baca dalam tarikh Al-Imam At-Tabari, ketika dia nak dilantik menjadi khalifah, sahabat datang bertemu dengan dia, wahai Ali, kami nak melantik kamu menjadi khalifah. Dia kata, da'un faltamisu ghairi, kamu tinggalkan aku, kamu pergilah cari orang lain, aku tak mau masuk dalam urusan politik yang mengelirukan, yang pelbagai warna, pelbagai bentuk ni, aku tak mau campur. Kalaulah Sayyidina Ali ini dah dinas dalam Quran, Sayyidina Ali ni bukan jenis orang pengecut ni, la ilaha illallah. Pedang Nabi itu Nabi wariskan pada dia, pedang Zulfiqar tu, bukan jenis orang pengecut, ni orang berani tuan-tuan. Patutnya kalaulah sekiranya memang betul dia sepatut jadi imam, patut dia jawab macam mana? Dia kata, baru sekarang nak lantik aku, patut dulu dah lantik aku. Kan? Sepatutnya. Tapi tidak. Sayyidina Ali kata, carilah orang lain kalau boleh. Tapi para sahabat berkehendakkan dia dan akhirnya dia naik. Sayyidina Hasan, bagaimana Sayyidina Hasan boleh turun daripada jawatan khalifah dan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah dan membai'ahkan kepada Sayyidina Muawiyah? Kan?
Kan patutnya Hasan dah dapat jawatan khalifah selepas Sayyidina Ali, dia peganglah, tapi dia turun dan diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang orang Syiah kata imam mereka yang ke-6, seperti yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala, kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq bila dia mendengar orang mendakwa, orang Syiah kata, kamulah imam kami, kamu maksum, kamu ni tak berdosa, kami wajib taat kepada kamu. Kata Al-Imam Az-Zahabi, man za'ama anni imamun ma'sumun muftaradut ta'ah fa ana bari'un minhu wa man za'ama anni abra'u min Abi Bakr wa Umar fa ana bari'un minhum. Sesiapa yang mendakwa bahawa aku ini adalah imam yang maksum yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri daripada dia. Siapa yang mengatakan bahawa aku tak taat ataupun aku tak bagi bai'ah, tak setia, aku berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku juga berlepas diri daripada dia. Sedangkan Al-Imam Ja'far As-Sadiq ni cicit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan cicit, cium. Pasal Ummu Farwah, dia punya mak dia tu, mak apa nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq tu cicit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok hubungan Ahlul Bait dengan sahabat cukup baik, cukup rapat. Orang Syiah saja memburuk-burukkan kononnya sahabat mengkhianati keturunan Nabi SAW. Jadi semua riwayat-riwayat Syiah ni bohong. Dia orang suka bila kita baca riwayat dia nisbah kepada imam. Bohong. Kan? Kononnya dalam riwayat ini Muhammad Al-Baqir mengatakan bahawa Islam terbina atas 5 perkara: solat, puasa, zakat, haji dan imamah ataupun wilayah. Kononnya, dan tidak diseru kepada sesuatu pun sebagaimana diseru kepada wilayah, sebagaimana diseru kepada imamah, iaitu keimaman Ali dan keturunan. Mana nak kata rukun Islam yang pertama adalah wilayah, iaitu keimaman Ali dan keturunannya. Ini melampau tuan-tuan. Ini dia telah jadikan itu sebagai rukun. Kita pula kalau orang menolak rukun, walaupun satu sahaja yang ditolak, apa hukum dia? Kafir, murtad, yukhriju minal millah, terkeluar daripada Islam. Dia tolak solat 5 waktu, terkeluar daripada Islam. Dia tolak kewajipan haji, kafir, murtad. Kan? Wujudu syai', adamu syai', rukun. Ada dia maka ada sesuatu, tak ada dia maka tak ada sesuatu. Orang solat tak baca Al-Fatihah kalau dalam mazhab Syafi'i, kan? Maka tidak ada solat bagi dia, walaupun dia tunggang-tunggik, tapi Fatihah tak baca, habis. Jadi orang Syiah mengatakan bahawa rukun yang pertama Islam itu adalah wilayah ataupun imamah. Dan ini dimasukkan dalam kitab Al-Kufri wal Iman, kitab pembeza antara kufur dan iman di bawah Da'aim al-Islam, bab rukun-rukun Islam. Dan orang Syiah kadang-kadang bila berdialog dengan ulama-ulama ahli sunnah, mereka taqiyah, mereka kata ini bukan usuluddin, ini hanya usulul madhab. Tapi kitab-kitab mereka begitu banyak mengatakan bahawa ini sebenarnya adalah usuluddin. Ini adalah merupakan asas-asas agama, makna rukun Islam itu sendiri. Sebab banyak dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahawa orang yang tidak percaya kepada imamah, walaupun solat, puasa, zakat, haji, buatlah apa pun kebajikan, di sisi Allah Azza wa Jalla zero, kerana akidahnya tak betul. Kan? Kami ketika dialog dengan kami Zuhairi pun, kami tanya tentang soal ini, dia tak jawab sampai habis. Kami nak tahu apa akidah yang ada dalam hati dia. Kami Zuhairi ini juru cakap Syiah Malaysia. Apa yang ada dalam hati orang Syiah terhadap kami ahli sunnah, dia tak jawab sampai habis. Dia cuma buat trik seolah-olah kita ni macam ahlul kitab. Dan tahu ahlul kitab kan? Dalam syariat kita boleh makan sembelihan ahlul kitab, iaitu orang Nasrani dan Yahudi. Itu ada dengan syarat dia lah dalam mazhab Syafi'i. Kan? Kita boleh kahwin dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Tapi itu tidak bermakna, walaupun boleh makan sembelihan mereka ataupun kita boleh kahwin dengan wanita mereka, tapi itu tidak bermakna bahawa mereka itu Islam. Mereka itu tetap kafir, mereka itu tetap tidak Islam. Jadi orang Syiah dia nak buat kita ahli sunnah begitu, kan? Dia kata rukun Islam itu adalah imamah, tapi bila tanya kami ni kafir tak kafir, dia tak sebut. Dia kata tak ada masalah, tak ada masalah. Dia kata, kalau orang Sunni menyembelih kami makan, kalau orang Sunni buat kenduri kami datang, tak ada masalah. Tapi apa i'tiqad kamu secara akidah terhadap kami, tak jawab sampai habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Next. Jadi imamah bagi orang Syiah tu banyaklah, dia ada asmahnya kan, ada wasiyahnya. Tapi sikitlah nak sebut. Imamah bagi orang Syiah ni dia bukan hanya sekadar imam, bagi orang Syiah ni bukan hanya sekadar macam presiden dan menteri dan seperti, tidak. Dia lebih daripada itu. Dia ada power yang cukup kuat.
Seperti yang disebut oleh Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan bahawa fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyatan takhda' li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal kaun. Ini melampau disebut dalam kitab dia ni. Dia kata imam itu kedudukannya sangat terpuji, kemudian darjatnya sangat tinggi, dan imam itu memiliki apa yang disebut sebagai khilafah takwiniyah. Apa itu khilafah takwiniyah? Tunduk di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaan imam itu tuan, segala zarrah yang ada di alam ini. Oh, dah kalau begitu, dengan planetnya, bulannya, bintangnya, langit, matahari, semua tunduk kepada imam. Sebab apa? Sebab dia kata ini adalah satu anugerah, maknanya tingginya maqam yang Allah Ta'ala bagi kepada imam. Jadi tuan-tuan, ini dah melampau sangat, sampai kuasa imam itu dah menyamai kuasa Allah kan. Sedangkan Nabi pun Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran mengatakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kan. Aku ini hanyalah manusia seperti kamu juga, cuma aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kamu tetap Tuhan yang Maha Esa. Dan dia ni macam nak kata imam ni lebih kurang macam Tuhan ke? Allah Ta'ala alam. Ada orang Syiah marah bila saya duk baca hak ni. Dia kata apa ni duk baca terjemahan tak betul. Masalah terjemahan ini dibuat oleh orang dia sendiri. Kitab ni dikeluarkan oleh orang dia juga. Kalau kitab ni ahli sunnah keluarkan di penama riad ke mungkin lah kan. Ini kitab dia yang terjemahkan kan, dikeluarkan oleh matbah ataupun syarikat penerbitan dia. Tiba-tiba dia kata kita duk selewengkan maksud khilafah takwiniyah. Tapi ini memang benar. Inilah i'tiqad Syiah terhadap imam, melampau sangat. Okay, next. Kemudian punya Quran yang lain seperti yang Fadil Ustaz kami sebut tadi. Memang orang Syiah ni dia tak percaya pada Al-Quran kita kan. Dan mereka itu mempercayai bahawa di sana ada Al-Quran yang lain yang disimpan di sisi Ahlul Bait, yang dinamakan sebagai Mushaf Fatimah, yang mana dalam Mushaf Fatimah itu ada 3 kali ganda yang lebih, orang kata isinya 3 kali ganda lebih daripada Quran kita, tapi tak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kita ini kan. Maknanya Quran lain sungguh tuan-tuan. Quran yang ada di sisi kita ni Quran yang telah diselewengkan oleh sahabah kan. Next. Dalam kitab Syiah ni Al-Masyariq Syumus penama Ad-Durriyah menyebut bahawa dalam Al-Quran itu banyak perkara telah dibuang. Dibuang dalam Al-Quran itu nama Sayyidina Ali, dibuang daripada Al-Quran itu nama Ali Muhammad, keluarga Muhammad, dibuang daripada Al-Quran itu Asma'ul Munafiqin, itu nama-nama orang munafik. Syiah kata duduk dalam Quran tu nama Abu Bakar pun ada, nama Umar pun ada, nama Uthman pun ada, nama Muawiyah pun ada, nama Talhah pun ada, nama Zubair pun ada, nama Aisyah pun ada. Ini semua pengkhianat munafiqin, tapi dibuang oleh Sayyidina Uthman ibn Affan ketika dia mengumpulkan Al-Quran. Itu sebab antara sebab mengapa orang Syiah benci sangat kepada Sayyidina Uthman kan. Jadi dia kata banyak benda dibuang selain daripada surah-surah yang disebut oleh Fadil Ustaz tadi kan. Termasuklah satu surah dinamakan surah Al-Wilayah. Itu sebab kalau hari ini kita berdebat dengan orang Syiah, dia tak berani duk bawa fikrah dia yang tolak Al-Quran ini. Dia tak berani, dia tetap nak taqiyah juga. Yang dia buat apa? Dia bawa hadis kita juga kan? Tentang hadis Ghadir Khum. Yang itulah dijadikan sebagai sandaran nak mengatakan adanya pelantikan imam ke atas Sayyidina Ali. Kita katakan dia tak boleh guna yang tu, sebab yang tu adanya ihtimal, yang tu zon. Kami tak percaya hadis tu begitu. Benda-benda yang mu'tamad, yang nak jadikan rukun, mesti benda yang kita kata dari segi dilalahnya jelas, dari segi subutnya jelas, mesti mu'tamad, tak boleh dipetikai. Kalau boleh petikai, tak kenalah. Takkan Allah Ta'ala nak bagi tahu sesuatu rukun dalam keadaan kita berbalah sesama sendiri orang Islam. Bab rukun Islam kita tak berbalah. Soal solat 5 waktu, kefarduan penama puasa Ramadan, kita tak ada perbalahan, semua kita sepakat kan? Jadi sebenarnya orang Syiah nak kata tentang soal imamah itu ada dalam Quran, cuma tak ada dalam Quran hak yang kita duk baca hari ini. Tapi dia nak cakap dengan kita depan-depan clear, dia tak berani kan? Dia takut. Tapi kalau dia majority tuan-tuan, dia akan menzahirkan kepercayaan dia yang sebenar seperti yang disebut dalam kitab-kitab dia. Next. Apakah benar Syiah itu pencinta Ahlul Bait? Salah satu cara orang Syiah ini dia da'iyah kepada anak-anak muda remaja kita, termasuk orang tua juga kan. Saya 2 kali dialog dengan bekas pengikut Sunni dah jadi Syiah tuan-tuan di Melaka. Subhanallah, tertarik kerana inilah dia Ahlul Bait. Kerana Ahlul Bait. Dia kata
yang mencintai Ahlul Bait adalah kumpulan Syiah. Ahlus Sunnah benci kepada Ahlul Bait. Ahlus Sunnah tak jaga kebajikan Ahlul Bait. Kan Syiah lah sebenarnya yang benar-benar memberikan hak kepada Ahlul Bait. Ni cara macam mana orang Syiah dia nak menarik anak-anak muda Sunni kita, dan juga tak kira lah hatta yang dewasa pun kalau tidak mempunyai basic ataupun asas Ahlus Sunnah yang kukuh. Kan apa nama benarkan mereka ni cinta kepada Ahlul Bait. Kita tengok yang pertama, next. Kalau kita lihat saban tahun orang Syiah ni dia menyambut hari kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang kita sendiri kasih, kita sendiri sayang, bahawa dia adalah merupakan anak perempuan Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Cuma kita heran, wahai orang Syiah, mengapa kamu hanya menyambut wiladah Fatimah semata-mata? Mengapa dia sambut wiladah Fatimah? Mengapa tidak sambut hari-hari kelahiran anak-anak perempuan Nabi SAW yang lain? Kerana Nabi juga mempunyai 3 lagi orang anak perempuan. Nabi SAW ada anaknya Zainab, ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah. Jadi Rasulullah ada 4 orang anak perempuan. Tapi orang Syiah hanya memilih seorang sahaja, iaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang dikatakan bahawa sebenarnya bila kami mengkaji, kata orang Syiah, kitab-kitab sejarah, kami dapati bahawa tidak sabit ke atas Rasulullah kecuali hanya seorang saja anak perempuan, iaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kita nak jawab ni tuan-tuan sangat mudah. Sangat mudah. Kita jawab dia dengan apa yang disebut Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab, dalam bab Allah Ta'ala menyuruh supaya orang perempuan memakai tudung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kan zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain kana Allahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, wahai nabi, tengok, wahai nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu. Kan Nabi banyak isteri, kan? Bukan macam kita ni semua monogami belaka ni. Tak ada yang lebih sini. Jadi katakan kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa banatika, anak-anak perempuan kamu. Menunjukkan Nabi SAW bukan hanya seorang anak perempuan dia. Kalaulah sekiranya Sayyidah Fatimah hanya seorang sahaja, dah tentulah Allah Ta'ala akan kata wa bintika, kan, untuk seorang dalam bahasa Arab, bini. Tapi ramai. Kata Rasulullah kata Allah Ta'ala wa banatika, dan anak-anak perempuan wa nisa'il mu'minin, dan juga wanita-wanita orang mukmin untuk memakai tudung dan seterusnya, kan. Jadi Al-Quran sebut dengan jelas bahawa Nabi SAW mempunyai ramai anak perempuan. Yang kamu duk guna kitab sejarah pasal apa? Kan? Dia guna dalil kitab sejarah, kan, sejarah kod dia lah, cara dia lah, tuan-tuan. Kan, sedangkan yang kita lihat dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa Nabi SAW punya 4 orang anak perempuan, dan dibenarkan oleh Al-Quran. Bayangkan kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mata kita, tiba-tiba kita hanya iktiraf seorang saja anak perempuan dia, sudah tentu Rasulullah akan sakit hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga satu tohmahan ke atas pribadi dan maruah baginda SAW. Dan yang 3 lagi tu anak siapa? Anak luar nikah ke macam mana? Kan? Jadi orang Syiah mengatakan hanya seorang sahaja anak baginda Nabi SAW yang perempuan, iaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi siapa yang menjaga hak Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi, kalau bukan ahli sunnah wal jamaah? Mereka hanya berbohong. Apa sebab sebenarnya tuan-tuan mereka merayakan hari wiladah Fatimah itu? Next. Ini dia sebab dia. Mengapa tuan-tuan orang Syiah merayakan? Kalau di Gombak tuan-tuan, dia buat khemah, kan? Dia buat kanopi, kemudian sediakan makan minum dan sebagainya. Dia ajak tak kira sesiapa pun. Hatta orang jabatan agama pun dia ajak. Kita pergi serbu dia ajak mari sekali makan, kan? Orang kafir pun dia ajak kita, hari ni hari gembira kerana kelahiran puteri Nabi SAW. Tuan-tuan tahu dia buat apa pada waktu malamnya? Pada waktu malamnya dia melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka membaca ziarah. Dia wiladah Fatimah, dia ada ziarah Fatimah. Wal wiladah Husain, ada wiladah Husain, ada wiladah Ali dan sebagainya, kan? Jadi dia membaca ziarah ni macam kitab doa lah, lebih kurang begitu, kan? Dan antara doa mereka itu adalah la'anallahu qatili Fatimah Az-Zahra, semoga Allah Ta'ala melaknat pembunuh
Fatimah Az-Zahra. Siapa pembunuh Fatimah Az-Zahra? Mengikut orang Syiah, pembunuhnya adalah Abu Bakar dan Umar. Yang dikatakan bahawa Abu Bakar telah mengarahkan orang menceroboh rumah Sayyidah Fatimah, kemudian telah menyebabkan tulang rusuk Sayyidah Fatimah patah, kemudian gugur anak dalam kandungan Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah akhirnya meninggal dunia. Ini pembunuh, kata orang Syiah, Abu Bakar dan Umar. Tengok dalam kitab Biharul Anwar kalangan Al-Majlisi, dia punya doa panjang mengutuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini sebenar dia. Kan ziarah ni memang dia orang baca. Yang ni sebenarnya ritual dia. Yang dia buat hari esok tu, dia sedia makan kita dan sebagainya, nak ambil hati kita je. Kan kita tak tahu malam dia pergi kutuk. Kan begitu juga dengan sambutan hari Karbala. Kan dia mengutuk ahli sunnah wal jamaah sebagai kemuncak kepada pengkhianatan, kata orang Syiah, kemuncak kepada pengkhianatan keturunan Nabi SAW adalah dengan pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala, kata orang Syiah. Kan, jadi penuh dalam syair mereka itu kutukan-kutukan terhadap bukan sahaja Bani Umayyah tetapi juga kepada ahli sunnah wal jamaah. Okay, next. Syiah menafikan isteri-isteri Nabi. Ini satu lagi. Macam mana nak kata orang Syiah membela Ahlul Bait sedangkan Syiah mengatakan isteri-isteri Nabi bukan daripada ahli keluarga Nabi. Ini yang saya selalu buat contoh. Kalau kita pergi ke negeri, isteri kita demam, tuan rumah tanya, mana isteri? Kita jawab, isteri bukan ahli keluarga saya. Ini orang ada masalah mental. Kan, macam mana dia boleh kata isteri dia bukan ahli keluarga? Syiah kata isteri-isteri Nabi bukan ahli keluarga, bukan Ahlul Bait. Kan? Sedangkan begitu jelas dalam suratul Ahzab ayat 33 dan 34 menceritakan tentang isteri-isteri Nabi, yang mana di tengah-tengah ayat itu Allah Ta'ala menganggap isteri-isteri Nabi itu sebagai Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah Ta'ala pesan, qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ini satu pesanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak muliakan isteri-isteri Nabi. Tengok Allah Ta'ala sampai pesan dalam Quran. Yang menasihatkan isteri Nabi itu Allah Azza wa Jalla direct. Kan, kamu duduklah dalam rumah. Kan, kamu jangan berhias macam hiasan orang jahiliyah. Kamu dirikanlah solat, kamu tunaikanlah zakat, kamu taatlah kepada Allah dan Rasul. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kan, tujuan Allah Ta'ala bagi nasihat, bagi pesan itu kerana Allah Ta'ala nak membersihkan ahli keluarga Nabi. Makna Quran yang iktiraf isteri-isteri Nabi. Ayat yang selepasnya pun cerita tentang isteri-isteri Nabi lagi. Tiba-tiba orang Syiah kata tak. Apa orang Syiah kata tuan-tuan? Ni dalam kitab Biharul Anwar. Saya pun tak tahu berjelas, tapi disebut oleh Al-Majlisi di sini. Ayat ini pun, kata Al-Majlisi, diletakkan oleh ahli sunnah supaya nampak munasabah dia, tertib tu cantik je, supaya kita mengatakan ahli keluarga Nabi termasuk dalam Ahlul Bait. Sanggup dia menuduh kita, terutamanya Sayyidina Osman, meletakkan ayat ini untuk mengatakan isteri-isteri Nabi sebagai Ahlul Bait. Makna tuan-tuan, satu segi memang mereka ni tak percaya Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran min indillahi azza wa jalla. Dia tak percaya Quran yang kita baca hari ini Quran daripada Allah Ta'ala. Asalkan tak sama dengan doktrin dan fahaman dia, dia kata Quran ni direka oleh kita ahli sunnah. Dia tukar, tertib ayat itu kita tukar. Bahkan kita masuk pula kalimah lain, nak bagi cantik, nak bagi kena dengan konteks ayat. Dituduh kepada kita. Terutama yang kena tuduhan ini dah tentulah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan kan dia pun patut dia kena ingat bahawa Al-Quran ini kitabullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran yang Allah Ta'ala turun ke atas Nabi SAW masuk direct ke dalam jiwa Nabi, kalbu Nabi. Dia bukannya bentuk lauhah macam Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya. Masuk dalam hati Nabi dan Nabi sampaikan pada sahabah dan juga Ahlul Bait juga. Mereka menghafaz Al-Quran dalam dada. Dan gitulah daripada satu generasi ke satu generasi, berpindah daripada dada ke dada sampailah ke dalam dada para hufaz yang ada di zaman kita hari ini, orang yang menghafaz Al-Quran. Itu sebab orang hafaz Al-Quran ini diperdengarkan bacaan dia kepada guru yang bersanad, yang silsilah ataupun rantaian sanad itu sampai kepada Nabi SAW. Tak mungkin dia akan diubah. Bahkan Allah Ta'ala memelihara seperti disebut oleh Fadil Ustaz Kamil tadi. Tak mungkin dia akan diubah. Tapi kalau di dalam mushaf itu mungkin. Kita boleh buat mushaf sendiri kan. Kita ubah, kita tambah surah apa semua, kita cetak. Itu boleh. Tapi yang di dalam dada orang yang menghafaz itu, tak mungkin dia akan diubah.
Ini kehebatan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab lain yang terdahulu yang tak disimpan di dalam dada. Okay, next. Apakah pandangan Syiah terhadap sahabat? Ini kita ambil satu je tuan. Antara i'tiqad yang fasik, yang sangat rosak adalah orang Syiah tuan, mereka mengkafirkan para sahabat. Ini dalam kitab At-Taharah yang tulis oleh Al-Khumaini, yang mana dia menceritakan tentang masalah najis. Jadi dalam subtopik dia tu, dia juga menceritakan tentang adakah orang yang membenci ahli keluarga Nabi, yang memberontak ke atas ahli keluarga Nabi, mereka itu suci atau najis. Dia bincang kan. Dia buat contoh siapa yang dianggap sebagai yang membenci Ahlul Bait dan memberontak ke atas ahli keluarga Nabi itu. Dia disebut situ seperti Aisyah, seperti Zubair, seperti Talhah, seperti Muawiyah. Ini kan yang terlibat dalam peperangan Jamal dan juga Siffin kan. Jadi dia kata ini antara contoh-contoh orang yang dikatakan membenci Ahlul Bait dan pemberontak. Jadi dia kata walaupun tak ada dalil yang menunjukkan mereka itu najis, tapi sebenarnya wa in kanu akhbasu minal kilabi wal khanazir, sebenarnya mereka itu lebih kotor lagi daripada anjing-anjing dan babi-babi. Tengok, dia letakkan Sayyidah Aisyah kita sampai lebih kotor daripada anjing dan babi kan. Siapa Sayyidah Aisyah tuan-tuan yang nak banding dengan kita yang hidup bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah wafat di atas ribaannya. Talhah dan Zubair, dua orang yang dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Memang syurga tempat dia, kutuk kok mana pun memang syurga dia. Kita ni hak belum dijamin ni sedap nak mengutuk dia pula tuan-tuan kan. Muawiyah ni yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah wahdi bihi kan. Ya Allah, engkau jadikanlah dia ni sebagai petunjuk, yang mendapat petunjuk, dan berikanlah petunjuk dengannya. Subhanallah, ini orang yang Nabi SAW doakan kepada dia. Tiba-tiba dia kata orang-orang ini, sahabat-sahabat ini lebih kotor lagi daripada anjing-anjing dan babi-babi. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain dalam kitab dia tentang Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Next. Okay, seterusnya kita nak cepat tuan-tuan. Okay, kita nak tengok dari segi amal ibadah ataupun ritual orang Syiah. Okay, yang pertama sekali antara ritual yang terbesar yang dilakukan oleh orang Syiah adalah menyambut hari Karbala kan. Ini mereka sambut pada setiap tahun, iaitu pada setiap 10 Muharram. Syiah di mana pun mereka berada, termasuk yang ada dalam negara kita, mereka akan menyambut hari Karbala atas dasar nak meratapi kematian ataupun kesyahidan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tapi inilah kaedah cara mereka menyambut hari Karbala tersebut, iaitu sampai ke peringkat mereka melukakan tubuh badan menggunakan alatan besi. Ini bukannya kerana mereka dalam keadaan yang emosional dan sebagainya, tidak. Ini memang mereka rancang. Itu sebab mereka dah siap-siap beli dah pedang, beli dah alat-alat untuk melibas kan. Memang tujuan dia nak bagi luka, bukan kerana tak sedar diri dan sebagainya, tapi memang nak buat begitu kan. Jadi kita dalam ahli sunnah memang tak boleh lah kita menyerit terpekik terlolong atas kematian seseorang pun dah dikira sebagai niyahah, dikira sebagai ratapan. Man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watin jahiliyatin falaysa minna. Sesiapa yang menampak-nampak pipi, mengoyak-ngoyakkan kolor bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia bukan daripada golongan kami, kata Rasulullah dalam hadis sahih kan. Itu kalau sampai menampak dan sebagainya, menjerit pun dah tak boleh tuan-tuan. Orang Syiah buat lebih daripada itu lagi, sampai mereka melukakan tubuh badan. Then next. Okay, next. Terus ada orang Syiah mengatakan bahawa kami pun tak setuju sebenarnya perbuatan ini, tapi itu semua bohong, itu taqiyah daripada orang Syiah. Kerana fatwa daripada ulama-ulama mereka, ini daripada Al-Khawi, ini Sayyidul Khawi, ini seorang ulama besar Syiah, mengatakan bahawa perbuatan itu adalah jaiz bi anwanil asyairah al-Husainiyah, dengan tujuan untuk meninggikan syiar Husain, dan baginya ada sawabun wa ajrun wa sawab, ada ganjaran dan juga pahala kan. Itu sebab berebut-rebut orang awam dia, tutup guru besar Ayatullah tak buat kan? Yang buat yang bawah-bawah tu melukakan tubuh badan, dapat pahala. Okay, next. Ini satu lagi fatwa daripada ulama Syiah di Iraq, iaitu Asy-Syirazi, juga mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang digalakkan, yustahabbu tatbir, dan perbuatan ini dah lama dah dibuat sejak dahulu lagi. Okay, next. Kaabah Syiah di Karbala. Orang Syiah tuan-tuan, dia ada Kaabah, dia marah kepada kita. Kalau kita kata mereka ni tak menunaikan haji di Makkah. Kita tahu mereka pergi, saya pun pergi haji, pergi umrah, jumpa dengan orang Syiah, kita tahu dia pergi. Tapi soalnya
Mana yang lebih suci, mana yang lebih mulia antara tanah suci Makkah, Madinah dengan Karbala? Ini soalnya. Sehingga mereka buat pula satu lagi Kaabah di Karbala. Next. Ini antara dia punya fadilat dia, disebutlah dalam riwayat kononnya imam dia mengatakan bahawa ziarah Husain bin Ali adalah wajib atas setiap yang mengakui keimaman Husain daripada Allah. Lalu beliau berkata lagi, menziarah Husain menyamai 100 haji yang mabrur dan 100 umrah yang diterima. Jadi tak pergi haji lah dah, pasal menyamai 100 haji yang mabrur dan umrah. Kan makna besarnya fadilat menziarahi Husain di Karbala. Next. Ini beberapa hadis tuan menyebut bagaimana tanah Karbala itu lebih suci lagi berbanding dengan tanah Makkah dan Madinah. Bahkan disebut dalam riwayat ini bahawa tanah Karbala itu telah dicipta oleh Allah Ta'ala 24,000 tahun lebih dahulu daripada tanah Makkah. Disebut dalam riwayat ini kononnya Kaabah berbangga. Tanah Makkah, tanah Makkah berbangga kerana dalamnya ada Kaabah. Kemudian Allah Ta'ala suruh Kaabah diam, tu Mekah diam. Wahai Mekah, kamu diam, kerana sesungguhnya tanah Karbala itu lebih mulia lagi daripada kamu. Kan, mana tanah Karbala itu lebih mulia. Itu sebab tuan-tuan, dia orang pada hari ini dia buat Turbah Husainiyah, dia buat tempat sujud diambil daripada ramuan tanah Karbala. Patutnya buatlah daripada tanah Mekah ataupun tanah Madinah. Kan di Madinah tu kubur Nabi, Karbala tu kubur Sayyidina Husain sahaja. Kan, tapi yang tu lagi mulia bagi orang Syiah. Okay, next. Ini Kaabah dia ni. Okay, next. Di Karbala ni tuan-tuan, jangan pergi haji kat sini pula. Letih pula saya nanti. Dan dia kata penuh dah Ustaz, payahlah kota penuh nak pergi ke Mekah. Dia kata saya pergi Karbala je lah. Sudah saya pula bawa ajaran sesat. Okay, next. Okay, next. Okay, satu lagi orang Syiah juga menyambut perayaan Majusi, iaitu perayaan Nairuz. Perayaan Nairuz. Perayaan Nairuz ini sebenarnya asalnya adalah satu perayaan dilakukan oleh orang-orang Majusi ketika zaman Parsi dahulu. Dan Iran dulu kan sebuah negara Parsi. Agamanya adalah Majusi, iaitu agama penyembah api. Jadi penyembah api ini dia merayakan hari Nairuz. Tapi apabila Syiah tuan-tuan selepas zaman Daulah Safawiyah dia makin kuat di Iran, mereka menghidupkan kembali syiar Majusi. Kan dia sambut perayaan Nairuz ini pada setiap 21 Mac setiap tahun. Okay, next. Perayaan ini jalan terus. Perayaan ini memang perayaan yang disambut secara besar-besaran oleh orang Syiah, terutama di Iran sendiri. Next. Tonton tengok, dia berdoa dan sebagainya. Dia berdoa dan sebagainya ketika hari Nairuz. Kerana bagi orang Syiah dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahawa pada hari Nairuz itulah nanti Imam Al-Mahdi mereka akan muncul. Itu yang kita pelik tu, apa kaitan Imam Mahdi dia dengan perayaan Majusi? Tapi itulah yang disebut dalam banyak kitab-kitab mereka. Kan? Next. Ini sujud atas Karbala. Okey, ini tengok ni batu Karbala yang mereka proses, dia buatlah ukiran macam-macam, dia sujud di atasnya. Menunjukkan mereka sangat-sangat menyucikan tanah Karbala itu lebih daripada tanah Makkah dan Madinah. Next, terus. Okey. Kemudian mut'ah. Satu lagi tuan-tuan yang diamalkan oleh orang Syiah juga adalah mut'ah, iaitu pernikahan kontrak. Next. Ini kitab Syiah dalam bahasa Melayu, digunakan oleh orang Syiah, diterbitkan oleh Markaz Ahlul Bait Universiti Kebangsaan Malaysia. Kan, ni kita dapat rampas salah satu daripadanya, Mukhtasar Al-Ahkam. Dalam kitab ni salah satunya bab dia ajar macam mana kita nak buat mut'ah. Kan, nak belajar ni. Mudah aja buat mut'ah ni. Yang penting ada pasangan, ada lelaki ada perempuan, tak kira lah bini orang pun tak ada masalah, tapi jangan tanyalah. Kan, janji dia dah berkenan lah. Yang perempuan pun melafazkan akad, tapi dia tanya dulu lah, abang ada berapa ringgit? Abang kata dia ada RM20. Kan, okey bang, kalau RM20 pun tak ada masalah, aku nikahkan diri aku dengan kamu dengan upahnya RM20 bagi tempoh 2 jam. Yang lelaki kata qabil tu, aku terima. Maka pada saat itu dihalalkan farash wanita tadi itu untuk si lelaki untuk tempoh 2 jam. Habis 2 jam, abang tengok ada RM10 lagi bang, nak tambah lagi, boleh kata yang ada lagi RM10. Okey, yang bagi tambah sejam lagi, jalan. Tidak ada nafkah yang perlu dikenakan kepada si isteri muta'ah tadi. Maknanya kalau dia muta'ah untuk tempoh 2 tahun dengan membayar RM20 atas persetujuan si wanita tadi,
maka 2 tahun itu dia boleh guna untuk mut'ah yang si perempuan ni tadi tanpa perlu sebarang nafkah. RM20 itulah nafkahnya, kan? Jadi ini mut'ah, dia tidak melibatkan apa-apa kita kata komitmen kepada si lelaki tadi. Ini jelas tuan-tuan merupakan zina. Disebab Imam Ja'far As-Sadiq, hatta Imam Ja'far As-Sadiq, imam orang Syiah, bila ditanya tentang mut'ah, dia kata hiya zina bi'ainihi. Sebenarnya inilah zina, kata Imam Ja'far As-Sadiq. Dinisbahkan kononnya Ahlul Bait menghalalkan dan melakukan mut'ah. Tak benar sama sekali. Ini golongan penghawa nafsu yang melakukan, tuan-tuan. Okay, next. Okay, next. Saya nak cepatkan. Okay, ini yang sebagaimana berlaku di Iraq, tuan-tuan. Selepas daripada Syiah memerintah Iraq, pada hari ini Syiah diperintah oleh Iraq diperintah oleh Syiah, kerana menterinya adalah Nuri Al-Maliki. Presidennya seorang sekular, walaupun dia ahli sunnah, tapi sekular tak tahu apa. Dia janji duduk dalam istana presiden dapat gaji besar sudah. Tapi yang memerintah sebenar di Iraq pada hari ini adalah Syiah. Okay, next. Tersebarnya mut'ah di Iraq menyebabkan banyak kes-kes kelamin didaftarkan, penyakit kelamin didaftarkan di hospital-hospital di sana. Okay, next. Ini iklan mut'ah. Iklan mut'ah, siap dia bagi umur dia berapa tahun, kan, dia punya asal di mana, nombor telefon dia, pengajian dia, kemudian muasafat. Muasafat ni ciri-ciri wanita tu, cantik ke berapa dia punya body dia, kan, manja ke tak manja, iklan. Dan di Iran, tuan-tuan, di Iran pada tahun lepas mereka telah menubuhkan buyutul mut'ah, itu rumah-rumah mut'ah di bandar-bandar besar untuk menangani masalah seks bebas, menangani masalah rogol di kalangan remaja. Jadi dia sediakan wanita-wanita mut'ah. Dia tak sedia yang tua-tua ni, minta maaf lah, kan? Kalau yang tua-tua tak selesai masalah, kan? Dia sedia yang umur 13 ke 35 tahun. Jadi rasa hak yang nak rogol orang tu pergi masuk rumah mut'ah. Kata orang Syiah, cara tu nak selesai masalah. Itu menggalakkan lagi, bukan selesai masalah, tuan-tuan. Okay, next. Okay, ini nikah mut'ah dekat Indonesia, tuan-tuan. Ada diskaun lagi 25%. Okay, next. Jadi mereka juga tidak solat Jumaat. Mereka tidak solat Jumaat. Kalau mereka solat pun mereka buat solat itu ihtiyatan. Mereka solat itu berhati-hati kerana bimbang kalau pada hari Jumaat itu keluar Imamul Mahdi. Solat Jumaat tidak wajib bagi Syiah sehinggalah Zuhurul Mahdi, sehinggalah Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu itu keluar. Itu sebab bagi kita ahli sunnah, kita tak perlu tunggu, kerana solat Jumaat ke apa ke, syariat kita sempurna dan kena jalankan, wajib. Tapi bagi mereka tak ada perkara-perkara yang tak tersempurna selagi mana tidak keluar Imamul Mahdi. Dan mereka seperti yang kita sebut tadi, sentiasa menjamakkan solat. Okay, next. Ini buku Syiah yang mereka gunakan untuk belajar lah, untuk talaqi. Next. Kemudian, tuan-tuan, bagaimana jahatnya orang Syiah ni, tuan-tuan. Mereka memuja kubur pembunuh Sayyidina Umar. Itu sebab, tuan-tuan, kita tak usah nak pedulilah kalau orang Syiah pada hari ini dia mengatakan mereka adalah pejuang Al-Quds, pejuang Palestin dan sebagainya. Itu semua tipu, itu semua bohong, kan? Tuan-tuan, yang memerdekakan Baitul Maqdis daripada pemerintahan Babylon, Parsi, Yunani dan Rom selama 12 kurun siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini bapa kemerdekaan Baitul Maqdis. Tiba-tiba yang ni lah manusia yang paling dikutuk, dikeji, dicaci, dimaki, dikafirkan oleh Syiah. Pada hari ini ada satu tempat di Kashan, tuan-tuan, mereka bina satu replika kubur pembunuh Sayyidina Umar, itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tengok ni dia punya kubur dia. Tapi orang Syiah kata ni bukan Majusi. Pembunuh Sayyidina Umar itu menurut orang Syiah adalah Muslim yang bertakwa kepada Allah. Itu sebab dia kata rahimahullah, Abu Lu'lu'ah rahimahullah, yang kita pula laknatullah, kan? Dia membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dia kena tikam, tuan-tuan, dia suruh sahabat kejar dan pergi tengok siapa yang bunuh aku. Sahabat kata Abu Lu'lu'ah, kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, kerana aku mati bukan di atas tangan seorang Muslim, tapi di atas tangan orang yang Majusi, yang memang kafir, kan? Okay, next. Jadi mereka puja kubur ini. Itu sebab Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib, bila dia mula-mula naik pada tahun 2010, dia naik menjadi Syekhul Azhar di Azhar di Mesir. Tuan-tuan, orang Syiah cuba nak bina satu hubungan harmoni. Sebab sebelumnya Syekh Muhammad Said Tantawi agak keras. Memang keras, tuan-tuan. Saya masa kursus pun Syekh Muhammad Said Tantawi saya duk sebut tentang Syiah je, memang keras dengan Syiah.
Tapi bila naik Syekhul Azhar yang baru kan, orang Syiah cuba nak ambil kesempatan. Tapi alhamdulillah, apa kata Syekh Ahmad Taib, dia kata boleh kalau nak bina hubungan ke apa ke, dia kata, tapi dengan syarat mesti dirobohkan terlebih dahulu mazar, iaitu replika kubur pembunuh Sayyidina Umar yang ada di Iran pada hari ini. Kan? Macam mana nak berbaik tuan-tuan kalau dia menyakitkan hati kita? Ahli sunnah wal jamaah. Okay, next. Tattoo halal. Dalam kitab dia kata haram, tapi ulama' dia kata halal. Dan kalau kita tengok, memang ramai pemuda-pemuda Iran yang punya tattoo, termasuk pemuda Iran, pemuda Syiah yang Melayu kita ni tuan-tuan. Tapi dengan syarat tattoo yang mengagungkan Sayyidina Ali, Ahlul Bait dan sebagainya. Ini dia lukis gambar pedang Sayyidina Ali. Okay, next. Okay, next. Ini tattoo Hussein. Okay, next. Atas kepala pun dia. Next. Ini fatwa dia oleh Sistani. Next. Ini begitu juga, sama fatwa tentang keharusan tattoo. Next. Okey, mengesut menuju rumah ibadat pun dibuat pada hari-hari perayaan mereka, nak menuju ke tempat-tempat suci mereka, Karbala, ke Najaf, mereka akan berjalan secara mengesut. Ini sama macam Sami Buddha, Sami Hindu buat. Dia nak pergi naik ke kuil, dia pergi mengesut kan. Next. Okey. Apakah Syiah di Malaysia tidak berdakwah? Inilah masalah dia. Masalahnya Syiah di Malaysia berdakwah melalui buku dia. Next. Boleh go through je lah kan. Jadi inilah sebabnya kita mengadakan program yang seumpama ini, jabatan-jabatan agama dan sebagainya, dengan tujuan kita nak menyekat kemarahan Syiah. Dan alhamdulillah, saya tengok alhamdulillah sambutan cukup baik. Pada minggu lepas saja saya turun ke Melaka, dan CM sendiri turun, Ketua Menteri Melaka pun turun, duduk di hadapan kan, untuk mendengar tentang bahaya Syiah. Di Melaka Syiah agak kuat tuan-tuan. Jadi begitulah keadaan dia yang dapat saya sampaikan pada ini satu buku yang sebenarnya nak cerita buku ni panjang. Ini satu lagi buku yang ditulis oleh Faisal Tahrani. Ini buku yang menyebarkan faham Syiah, mengutuk, menyerang ahli sunnah wal jamaah. Belum diharamkan. Jadi kalau kita jumpa buku ini dibaca oleh anak-anak kita, kita ambil, kita simpan. Jangan bagi dia baca sebab boleh merosakkan. Bahasanya bahasa sastra. Buku ini dijual di rak-rak novel cinta, bukan di rak buku akademik, buku agama, tak. Jadi buku ini sangat bahaya, dia masuk dengan cara yang halus. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekadar itulah saya ingat dapat disampaikan. Mungkin kita boleh buka soal jawab. 1 jam saya ingat pembentangan saya pada ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizam bin Mas'ud di atas pembentangannya sebentar tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita buka soal jawab. Mikrofon disediakan di tengah tu. Bagi tahu nama, dari mana, dan soalan ditujukan kepada siapa. Silakan tuan-tuan. Assalamualaikum, nama saya Rashid daripada Jawi. Nak tanya apa? Tak lagi. Saya nak tanya apa beza antara fahaman Salafi dan fahaman Wahabi? Okay, baik, terima kasih Profesor untuk jawab. Terima kasih Mursi dan juga saudara yang bertanya. Soalan ni boleh jawab cara panjang, boleh jawab pendek. Saya nak jawab pendek sikit lah. Pertama saya sebut tadi, yang disebut salaf tu dulu. Salaf maknanya 300 tahun daripada Nabi sampai kepada 300 tahun, di mana pada zaman itu orang berpegang kepada kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yang murni yang kita sebutkan. Jadi bila kita sebut salaf, kita sebut salafi tambah ya. Dalam bahasa Arab dia sebut salafi ini nisbah kepada salaf tadi. Jadi nisbah kepada salaf ni dari segi zaman salaf tadi 300 tahun. Tapi dari segi nisbah itu, bila orang berpegang kepada kaedah yang dipegang oleh salaf itu, maka mereka menamakan diri mereka sebagai salafi. Jadi salaf okey, tak ada masalah lah. Salafi pun secara asasnya dia tidak ada masalah sebab dia mengikut kaedah yang dibawa oleh
para salaf tadi. Cuma pada akhir-akhir zaman ini, di kalangan mereka yang mengaku dirinya salafi, mereka tidak, satu, sebahagian dari mereka itu tidak bermazhab. Satu, bila mereka tidak bermazhab, mereka tidak merujuk kepada yang kita sebut sekolah Syafi'i, sekolah Hanafi, sekolah Hambali, sekolah Asy'ari dan macam-macam sekolah tadi. Mereka hanya merujuk kepada Quran dan hadis. Bila mereka rujuk kepada Quran dan hadis, ada sebahagian daripada mereka ni pun ada yang melampau, ada yang tak melampau. Kalau yang tak melampau tu biasa-biasalah. Tapi yang melampau ni di kalangan salafi ni, dia menolak beberapa perkara yang dibawa oleh imam-imam mazhab tadi. Misalnya imam-imam mazhab menggunakan takwil, yang ini menggunakan akal. Tapi orang salafi ni yang melampau ni, sebahagian daripada mereka dia mengambil Al-Quran atau hadis tanpa menggunakan takwil dan akal. Mereka terima apa saja daripada bahasa asal Quran dan hadis itu tanpa takwil. Maka timbullah kekeliruan dalam bab akidah. Misalnya, isu yang paling banyak orang bincang tentang tangan Allah. Tapi kita mazhab kita kata tangan Allah tu kita takwil kepada qudrat Allah. Jadi yadullah fawqa aydihim, qudrat Allah itu atas pada qudrat manusia. Tapi mereka menyatakan yadullah tu jangan kata qudrat lah, kata tangan lah. Tapi dia kata tangan yang sesuai bagi Allah. Tapi bagi kita orang biasa, bila sebut tangan, nampak ni lah. Ni yang tangannya, mana lagi tangan. Jadi bagi mazhab-mazhab yang kita pegang di Malaysia ni, tangan tu kita takwil kepada kuasa Allah. Sebab nak mengelak daripada orang ramai terjebak bila sebut tangan, walaupun kita kata tangan Allah tu tak macam tangan kita ni, tangan Allah lah yang sesuai dengan Allah. Tapi otak manusia kata sebut tangan tu tangan lah. Lepas tu kata seorang ulama besar Mesir, kata Muhammad Abu Zahra, dia kata, aku tak tahulah kalau cerdik lain boleh sebut tangan tu dia nampak benda lain. Tapi bagi kita orang biasa ni sebut tangan, tangan lah. Bukan setakat itu saja. Yang banyak masalah bila salafiyah yang saya katakan melampau ni, kalau setakat dia pegang begitu saja tak apa, dia marah pula kepada orang lain dengan mengatakan orang lain ni membuat perkara-perkara yang bid'ah sebab tidak ada dalam hadis Nabi. Lalu kerana tidak ada dalam hadis Nabi ni buat birthday, kita tak nama birthday lah. Hari kita panggil birthday, hari Nabi kita panggil Maulid Rasul. Mereka kata buat maulid bid'ah pasal tak ada hadis Nabi. Baca Yasin nisfu Syaban bid'ah sebab tidak ada hadis Nabi. Buat tahlil lepas orang mati tak ada hadis Nabi, bid'ah. Baca pula hadis pula kullu bid'ah dalalah. Tiap benda yang bid'ah tu, kita mazhab Syafi'i ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kita panggil bid'ah hasan. Bid'ah hasanah ni boleh buat, bid'ah yang sayyi'ah tak boleh buat. Jadi bercanggah dia baca pula wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Akhir lain pada puak dia ni yang kita kata pelampau tadi, bid'ah. Bila orang kata kita bid'ah, kita marahlah. Dia pula kafir. Jadi yang saya sebut salafi, salah yang asal tak masalah. Dan orang yang nak mengikut salafi pun, saya selalulah nak sebut yang sederhana, yang betul-betul pada Quran dan hadis. Dia tak nak takwil pun tak apa, tapi janganlah sampai dia membid'ahkan, mempasikkan dan mengkafirkan orang lain. Jadi itu jadi isu salafi ni. Kemudian di kalangan yang mengikut salah tadi, manhaj salah tadi ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab itu pengikut Muhammad Abdul Wahab ni, dia menamakan diri mereka sebagai salafi.
Cuma musuh-musuh dia menamakan dia sebagai Wahabi. Jadi dari segi hakikatnya Salafi dengan Wahabi ni samalah. Cuma Wahabi itu nama yang diberikan oleh musuh kepada dia. Jadi kalau orang tanya saya lah, dalam bab-bab gini, dalam kitab yang kita belajar, kalau saya belajar di Al-Azhar dulu, dia kata ahli sunnah wal jamaah itu ada salah dan ada khalaf. Jadi tidak salah pada salah dan tidak salah juga bagi kita orang Syafi'i, orang Asy'ari ni, atau sekitar sahihnya kita pegang kepada Imam Ghazali ni sebagai khalaf ni tak salah. Tapi yang salahnya ialah di kalangan sama ada Salafi atau Wahabi yang melampau-lampau, yang hanya asyik, yang orang lain buat tak betul belaka, atau alasan tak ada dalam hadis Nabi. Itulah jawapan ringkasnya. Cuma kalau orang tanya, saya nak sebut di negara kita ni, di negeri-negeri semua menyebut kita ni pegangan ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada mazhab Asy'ari dan Maturidi. Jadi kata Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, dia kata majoriti umat Islam di dunia seperti disebut oleh Ustaz Aizan tadi, 90%-nya adalah ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi lain daripada itu, termasuk Salafi itu tidak mewakili majoriti umat Islam. Mereka adalah minoriti. Bagi diri saya, kalau orang nak pegang kepada benda tu, dia peganglah kalau keyakinan macam tu. Tapi tak boleh dia nak menyalahkan orang dan sebagainya. Dan kalau dia membuat yang salah tu apabila dia membid'ahkan orang, mempasikkan orang dan mengkufurkan orang. Dan dari segi keselamatan negara pun, bila bawa ajaran-ajaran ini disebar merata-rata, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi kita selalu sebut di Malaysia ni dari segi politik pun kita dengan orang bukan Islam ni dah 65, 35 atau 60, 40, atau mungkin sekali lagi ada saya dengar yang terbaru sebut, betul tak betul Allah, dia kata 55, 45 lah. Jadi kalau kita dari sudut agama, sudut kaum, sudut etnik pun kita dah separuh lebih sikit. Kalau kita nak pecah lagi ahli sunnah Islam ni, pergi Syiah lagi, pergi Wahabi lagi, asyik duk kafir lagi, asyik duk Parsi, akhir apa yang akan tinggal kepada kita? Jadi bimbang-bimbangnya sama ada kita terima tak terima lah. Tapi dunia terima Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Walaupun kita kata tak sempurna 100%, yang dibimbangi apa akan berlaku bahawa akhir kita terlepas kepada langsung tidak Islam langsung. Jadi itu masalah. Jadi saya rasa di sini dua perkara. Satu dari segi agama, mungkin orang kata boleh terima, tak boleh terima. Tapi dari segi maslahah negara, dari segi keselamatan negara dan sebagainya, tidak ada ruang lagi untuk orang-orang Melayu Islam ni untuk berpecah belah dalam masalah mazhab-mazhab yang tak perlu kita nak membesar-besarkan. Saya rasa itulah salah satu tugas yang terpaksa kita pikul pada hari ini. Allah Alam. Terima kasih. Kalau ada soalan lagi, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafrul bin Ahmad daripada Jawi. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhammad Aizam, berkaitan dengan Syiah, memang kita dah tahu dia satu golongan yang sesat. Cuma kini saya nak bertanya untuk menjawab kepada masyarakat umum tentang kekeliruan. Contohnya Iran lah, yang mana suara dia begitu lantang di dunia, dan melantang di dunia lah berbandingkan negara-negara Islam yang lain. Jadi apabila orang tanya Iran tu Syiah, tapi tengok Iran tu begitu lantang, jadi manakah negara-negara Islam seperti OIC ke apa yang lantang macam Iran tu? Sedangkan kita kata
Iran tu sendiri pun Islam yang dakwanya lah, tetapi kita tengok kelantangan dia tu mengalahkan negara-negara Islam yang lain. Jadi saya tanya macam mana nak menjawab pada kekeliruan masyarakat umum tu di situ. Okey. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Ini soalan yang biasa dah orang tanya kepada kita lah. Kita membincangkan tentang persoalan doktrin Syiah. Kita membincangkan tentang permasalahan doktrin Syiah seperti yang kita telah bentangkan dari segi akidahnya, syariah dan akhlaknya. Begitu jelas bahawa dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dia dipanggil sebagai golongan ahlul bid'ah. Dipanggil sebagai golongan ahli bid'ah. Ini bid'ah yang memang bid'ah dolalah. Memang bid'ah yang sesat betul. Ada pun permasalahan, kita lihat kelantangan dia di arena antarabangsa, terutamanya dalam berhadapan dengan US. Kita pun dalam isu ini kita kena reserve pandangan kita. Tak boleh kita bersetuju 100% dan menolak 100%. Sebab track record yang kita lihat adalah Syiah bekerjasama dengan US untuk mendapatkan Iraq dan mereka telah dapat. Track record menunjukkan tidak pernah ada satu pun skat ataupun peluru berpandu US yang jatuh dan singgah ke negara Iran. Begitu juga Israel sampai ke hari ini. Ini yang kita lihat dengan begitu jelas. Dan kita melihat bahawa lebih kepada sandiwara, menunjukkan seolah-olahnya Iran ini bertembung dengan pertembungan yang begitu dahsyat dengan US, tapi tak disentuh pun sampai ke hari ini. Dan seperti yang saya sebut tadi, Iran ataupun Syiah memang mereka berhajat sangat sejak daripada dahulu lagi untuk mendapatkan Iraq, kerana di Iraq ada Karbala, tempat suci yang paling suci bagi mereka, seperti yang kita telah sebutkan tadi, iaitu kubur Sayyidina Hussein. Di Iraq ada Najaf, tempat yang sangat suci, dan mereka dah dapat juga, itu adalah kubur Sayyidina Ali juga di Iraq. Dan di situ ada yang disebut sebagai Samarra, yang di situlah juga dikatakan oleh orang Syiah akan muncul Imamul Mahdi. Di situ, di satu tempat persembunyian dinamakan sebagai Sirdab di kawasan di wilayah Samarra di Iraq. Jadi tuan-tuan, mereka dah dapat, dan US meletakkan Nuri al-Maliki, seorang penganut Syiah tegar, disokong di belakangnya tentera Syiah yang bersenjata yang dipimpin oleh Muqtada Sadar. Ini hakikat yang kita lihat. Dan kita tahulah kalau ulama-ulama kita daripada Iraq turun kat sini. Saya dulu ramai masyayikh kami talaki, keluarga As-Sa'di, Syekh Dr. Abdul Qadir As-Sa'di, Abdul Malik As-Sa'di, itu antara guru kami masa mengaji dulu tuan-tuan. Mereka menceritakan bagaimana mereka ditekan oleh orang Syiah. Lebih-lebih lagi lah apabila mereka dah mendapat negara pada hari ini, kan? Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan US, Amerika. Walaupun Saddam Hussein tu dia seorang diktator lah, kita kata diktator yang kejam dan sebagainya, tetapi dia seorang ahli sunnah. Dia masih lagi ahli sunnah, dan dia memang tak bagi muka, tak bagi ruang kepada Syiah. Tapi dengan kejatuhan dia, US serahkan negara itu kepada Syiah. Presidennya Jalal Abad ni tak guna, walaupun dia seorang Sunni bangsa Kurdistan, tetapi dia ni orang yang tak ada ghirah tentang soal agama ni, tuan-tuan. Dia sekular, kan? Dia tak peduli pun apa yang berlaku. Jadi yang memerintah di Iraq pada hari ini adalah Syiah. Itu track record yang kita lihat pada hari ini. Dan kita kena lihat juga apa yang sedang berlaku di Syria, kan? Kita lihat seolah-olahnya Syiah dan Israel itu bermusuh-musuhan. Tapi awal tahun ini, dalam Jerusalem Post, itu sebuah akhbar Yahudi, mengatakan ketua pertahanan orang Israel sendiri, Gantz, mengatakan bahawa kalau sekiranya rejim Bashar al-Assad yang dipimpin oleh Syiah Alawiyah yang bekerjasama dengan Iran dan Lubnan, atas dasar mereka itu satu ajaran, iaitu Syiah, walaupun mungkin berbeza sedikit. Apa kata Israel? Dia kata, kami bersedia pada bila-bila masa untuk membuka sempadan kami untuk menyelamatkan Bashar al-Assad dan kumpulan Alawiyah. Tuan-tuan, di depan kita lihat dia bergaduh, tapi di belakang kita ada pakatan tersembunyi. Itu sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yatba'ud dajjal 70,000 min Yahudi Asbahan. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti Dajjal akan diikuti oleh 70,000 Yahudi Bani Asfahan. Bani Asfahan kat mana, tuan-tuan? Asfahan tu di mana?
Asfahan itu duduknya di Iran. Ini hadis sahih. Kan ikutlah kita nak takwil kot mana pun, tapi Asfahan itulah yang ada di Iran. Dan memang terbukti 3 buah bandaraya yang ada di Iran pada hari ini, Tehran baik, Asfahan baik, Hamadan baik, tuan-tuan, ada puluh ribuan orang Yahudi yang dibela dan dipelihara oleh kerajaan Syiah pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Okay, kita buka lagi 1-2 soalan. Wakil daripada Muslimat ada? Ada lagi nak tanya? Okey, baik. Apa lagi? Assalamualaikum, saya yang orang tadilah. Bas lagi satu saya nak tanya. Zaman sekarang ni ada banyak ajaran sesat, contoh macam fahaman Syiah, lepas tu ada yang lagi sesat, contoh macam fahaman Ahmadiyah, Ahmadi, Qadiani dengan Bahai, semua ajaran. Kekafiran dia orang ni macam sama taraf dengan kekafiran orang Kristian dengan orang Yahudi dengan orang Hindu, walaupun dia orang mengaku Allah SWT tu Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad SAW tu Nabi dia orang. Dia punya kekafiran dia sama ke tahap dia dengan Kristian lah, macam Kristian dengan Hindu semua. Okey, baik, terima kasih. Kita kumpul soalan. Ada lagi soalan yang kita serahkan pada panel? Ada lagi? Soalan. Okey, baik. Okey. Soalan tadi pun saya ingat Fadul Ustaz kami tak berapa dengar. Lebih kurang apa soalan dia tanya tentang masalah kekafiran orang-orang macam Qadiani dan sebagainya. Macam tu. Sama taraf ataupun tidak. Dia kok mana pun tuan-tuan jawapan dia sama, semua kafir belaka. Kan? Semua kafir belaka. Cuma kita lihat mungkin di sana ada pembahagian dia mungkin. Disebabkan bagi orang yang telah orang kata beriman, yang telah pun beriman dan mengetahui keimanan ini, telah pun mengetahui kenabian, telah pun mengetahui perkara-perkara sam'iyat, benda-benda ghaibiyat, tahu adanya syurga, neraka dan dosa pahala, kemudian mereka itu murtad daripada agama, maka golongan ini kalau kita baca dalam Al-Quran memang disebut oleh Allah Ta'ala dengan satu orang kata peringatan ataupun satu kita panggil apa bahasa kita, satu ancaman yang begitu keras bila dia mengatakan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini satu ancaman Allah Taala nak bagi mana kepada orang yang dia dah sedia Islam, kemudian dia ikut ajaran sesat dan sebagainya sehingga dia terkeluar dari Islam jadi murtad. Kan sesiapa yang murtad daripada Islam kemudian dia mati maka terhapuslah segala amalan dia itu. Yang dulu dia pernah solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan kalau dia mati dalam keadaan itu maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kan? Jadi jawapan dia memanglah semua mereka itu akan kekal di dalam neraka. Cuma nampaknya ancaman yang Allah Ta'ala bagi itu keras kepada orang yang dah mengetahui keimanan dan sebagainya, tiba-tiba kemudiannya mereka murtad. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Aizam. Jadi kalau ada soalan lagi, kita minta satu lagi soalan sebelum kita tutup. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Swadi daripada Jawi. Saya ingin bertanya kepada saudara panel.
Sejauh manakah saudara melihat keseriusan ajaran Syiah di Malaysia dengan berlakunya beberapa kejadian tangkapan, maknanya penyebaran buku, dan mungkin ada maklumat yang menyatakan bahawa ajaran Syiah ini sudah menyulusup ke dalam IPT. Maknanya dari sedikit sebanyak ajaran itu ada, walaupun tidak terlalu terbuka. So soalan saya pada fikiran ahli panel, sejauh manakah keseriusan Syiah ini bertebaran di Malaysia? Adakah ianya melepasi tahap 50% ataupun ianya hanya sekadar boleh dipintas dengan kita menggerakkan agensi-agensi kerajaan ni untuk lebih terus menggasaklah Syiah ni untuk tidak bertapak di Malaysia. Itu saja saya. Terima kasih. Komen APT tadi komen. Allah saya penutup APT. Okey. Jadi sejauh mana tahap keseriusan? Sebenarnya kalau ada seorang dua orang pun sangat serius, kan? Kita tak boleh benarkan tuan-tuan Syiah bertapak dalam negara kita. Kita kena beza apa yang ada di Iran dan apa yang ada di negara kita. Negara kita memang solid ahli sunnah wal jamaah. Pengajian di masjid, di madrasah, di mana-mana pun tuan-tuan semua menggunakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kan? Daripada dulu sampai ke hari ini, datuk nenek moyang kita semua ahli sunnah wal jamaah. Dan kita nak kekal. Adapun Iran, Iran ini dia asalnya ahli sunnah. Asalnya ahli sunnah, dan sekarang ini dia berusaha untuk kalau boleh nak hapuskan ataupun mengurangkan. Kalau boleh nak hapuskan terus lagi baik, kan? Kalau ikut perjuangan dibawa oleh Khomeini, dia pindah perlembagaan Iran perkara 12 tu, dimasukkan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah sehinggalah ke hari kiamat. Tapi dia sebut adanya Syafi'i, Hambali, Maliki semua, sebab Iran itu asalnya negara ahli sunnah, dia tak boleh nak tolak hakikat itu, kan? Itu senario yang ada di Iran. Kalau dia nak qiyas lah, orang Iran dia nak qiyas, kadang dia kata tengok kami di Iran pun kami benarkan mazhab Sunni. Kita kata kamu benarkan mazhab Sunni, ada Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebab apa? Sebab dulu negara Iran itu adalah negara kita, negara ahli sunnah. Diperintah zaman Abbasiyah, dibuka oleh sahabat, oleh zaman Umar sendiri. Dalam peperangan Al-Qadisiyah, Parsi dibuka, Majusi ditewaskan. Kita yang membuka, ahli sunnah. Kita melahirkan ramai para ulama daripada Parsi, Al-Bukhari, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan ramai lagi lah ulama-ulama kita pakar dalam bidang falsafah, hadis dan sebagainya daripada Iran. Sebab asal mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, kan? Jadi orang sebelah sana dia tak boleh nak qiyas. Dia kata patut Malaysia pun bagi juga peluang. Tak boleh. Sebab kita, asal kita memang ahli sunnah wal jamaah, dan kita nak kekal atas ahli sunnah wal jamaah, kan? Kalau boleh kita tak nak benarkan ajaran ini langsung bertapak dalam negara kita, kan? Jadi kalau nak tanya atas dasar serius tak serius, saya rasa kalau sedikit pun serius, kan? Sedikit pun serius, tak kira lah jumlahnya itu. Walau orang Syiah kata 100,000 dan sebagainya, tapi pihak keselamatan kata lain bilangannya, terlampau sedikit, kan? Tapi tak kira lah, yang penting bila dia ada dan terbukti di depan kita jumpa buku dia, buka Facebook ada pengikut dia, kan? Ada blog dia yang terasasnya dalam negara kita, anak Melayu kita yang tulis, maknanya perkara ini serius. Perkara ini serius dan tak boleh dibiarkan. Tuan-tuan kena cek dalam keluarga, cek di pejabat, cek. Saya 2-3 tempat pergi dalam 2-3 hari ni, tuan-tuan. Memang aduan tak putus-putus. Orang mengadu tentang Syiah. Ada yang adiknya masuk, ada yang bapaknya terpengaruh, ada yang begitu gini saudaranya, orang pejabatnya, kan, orang kampungnya. Subhanallah, kan? Benda yang kita tak pernah terbayang, bagaimana Syiah boleh sampai di kawasan perkampungan kita, kan? Hari semalam saya dengan tutuk guru ni, orang masjid, ketua-ketua kampung daerah Ulu Langat, Ustaz. Jadi bila kita bincang-bincang, rupanya dah masuk dah, pengaruh Syiah itu dah masuk dah, walaupun mungkin tak ramai, tapi dah masuk. Jadi inilah yang kita nak bendung. Walaupun sedikit, kita mesti bendung daripada awal, jangan sampai dia merebak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita pun telah selesai 2 pembentangan dan soal jawab pun dah dijawab. Dan sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada pengurusi majlis, sedikit rumusan daripada Profesor lah mengenai seminar kita pada hari ini.
Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi dan tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa kita sampai kepada penghujung ni. Saya rasa kita baliklah kepada yang kita nak, iaitulah satu akidah yang murni yang kita warisi daripada datuk nenek kita dan ulama-ulama yang muktabar sejak daripada dahulu sampai sekarang ni. Dan apa-apa fahaman yang kita sebut sebagai fahaman golongan yang di luar daripada mainstream akidah kita, walaupun sedikit, kita tidak boleh membenarkan, kerana ia satu menimbulkan perpecahan kepada masyarakat, yang kedua dia akan merosakkan soal keselamatan negara, dan yang ketiga akan menentukan survival kita dalam sebuah negeri yang berbagai kaum seperti di Malaysia ini. Jadi oleh itu, apa-apa sahaja fahaman, terutama fahaman yang saya rasa pokoknya melampau, sebab kita pun kalau kita mengaku diri kita ahli sunnah pun, tapi kalau kita pun melampau juga, jadi keterlampauan tu tak sesuai. Sebab kita balik kepada dalam Quran sendiri pun menekankan tentang kesederhanaan, atau kita sebut sekarang ini dengan istilah wasatiyah, yang diajak dalam Islam supaya tidak melonggar-longgarkan agama yang kita tak nak sebagai liberalisme, pluralisme tu, dan yang terlampau mengetak-ngetakkan sampai semuanya jadi bid'ah, semuanya jadi apa semua sekali. Dan khusus mengenai Syiah ini, saya rasa kita harus belajar daripada sejarah. Setakat yang saya diberitahu dan diberi faham, ketika peperangan Tatar zaman dulu, Tatar nak menyerang negeri Islam, jadi pada masa itu disebut bagaimana orang-orang Syiah belok, dialah membuka pintu kota. Zaman dulu pakai pintu-pintu kota tu, mereka membuka pintu-pintu kota tu untuk musuh masuk ke dalam negara Islam, sehingga negara Islam diceroboh oleh tentera Tatar. Dan yang kita dengar sekarang ni pun apa yang berlaku di Iraq. Saya ada kawan-kawan dan juga pelajar-pelajar yang memang duduk di Iraq, duduk di kawasan-kawasan yang orang kata berlaku betul-betul pertumbungan antara Syiah dengan ahli sunnah ni. Diceritakan di Iraq sendiri bagaimana mereka naikkan ulama-ulama ahli sunni dalam bas, 30-40 orang masuk dalam bas, kemudian diletupkan bom dalam bas tersebut sehingga mati. Dan kisah penyiksaan kepada ahli-ahli sunnah kita semua tahu. Jadi ibarat kata mereka ni seperti api yang kecil, yang kalau kita biarkan, bila dia besar, di mana-mana sahaja negara yang ada kumpulan Syiah, ada ahli sunnah